Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Penasihat Persatuan Pelajar Pemilihan Cara Kerja OKSA iaitu Datin Rosila binti Wahab dan juga Encik Heron bin Sarong. Tidak lupa juga kepada Wakil Pelajar Saudari Nurani binti Nordin dan seluruh pelajar pemilihan cara kerja UiTM Puncak Alam. Semoga semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera. Waalaikumsalam Eva. Alhamdulillah semoga semua sihat di bawah lindungan Allah. First saya nak minta maaf sebab Datin Rosila tidak dapat turut serta dalam debat kita pada hari ini. Tujuan utama saya mengadakan perjumpaan hari ini adalah untuk berkongsi tentang OKSA kepada seluruh warga kerja pemilihan cara kerja dan juga ingin membantu semua pelajar untuk lebih faham dan cakna tentang fungsi persatuan ini. Oh, itu. Baiklah Eva, boleh awak kongsikan sedikit tentang OKSA pada semua? Boleh. Baiklah, Occupational Therapy Student Association atau lebih dikenali sebagai OKSA merupakan salah satu persatuan yang berada di bawah Fakulti Sains Kesihatan. Persatuan ini ditubuhkan untuk mewakili pelajar-pelajar pemilihan cara kerja di peringkat sarjana. Persatuan ini juga berfungsi sebagai medium aduan pelajar dan juga merancang pelbagai aktiviti pelajar yang berpaksikan kepada objektif penubuhan persatuan ini untuk melahirkan pelajar yang seimbang bukan sahaja melalui akademik tetapi pelibatan pelajar dalam membantu membangunkan modal insan. Malah, OKSA juga bertindak sebagai medium untuk menghubungkan pelajar dan fakulti melalui pemberian info secara terus fakulti kepada pelajar. Eva, boleh awak ceritakan sedikit tentang objektif OKSA? Baiklah, secara dasarnya terdapat 4 objektif penubuhan persatuan ini. Pertama, memastikan program dan aktiviti pelajar seiring dengan matlamat Fakulti Sains Kesihatan untuk meningkatkan visibiliti dan bersifat kolaborasi antara persatuan dalaman FSK maupun organisasi luar. Kedua, meningkatkan mutu dan pelibatan pelajar persatuan pemilihan cara kerja dalam menjayakan mana-mana aktiviti dan mampu untuk mengharumkan nama persatuan dan merangkul pencapaian yang boleh dibanggakan. Ketiga, membuka lebih banyak peluang untuk pelajar persatuan melibatkan diri untuk mengasah bakat kepimpinan dan menjana soft skill melalui program-program yang bakal dijalankan. Dan yang terakhir, untuk menggalakkan mahasiswa yang memiliki kemahiran-kemahiran yang bermanfaat melalui program-program yang bersifat ilmiah, keusahawanan, kerohanian dan kebudayaan. Boleh Eva kongsi sedikit tentang apakah aktiviti yang telah dilaksanakan oleh OKSA untuk mencapai objektif yang telah dinyatakan? Boleh. Beberapa aktiviti telah dilaksanakan oleh OKSA sepanjang semester lepas. Yang pertama, OKSA telah menganjurkan riadah OT. Program ini dilaksanakan untuk menguatkan fizikal pelajar pemilihan cara kerja serta merapatkan hubungan antara seluruh pelajar kerana kami percaya hanya melalui ikatan yang kuat antara seluruh pelajar tanpa mengira latar belakang mampu membentuk satu kelompok pelajar yang berfikiran progresif dan terbuka. Antara permainan yang dijalankan adalah bola baling, futsal dan bola jaring. Kedua, kami melaksanakan aktiviti Zikir of the Day dan bacaan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan untuk memantapkan kerohanian pelajar. Ketiga, untuk meningkatkan pengetahuan umum, OKSA telah mengadakan kuis Hari Malaysia dengan tujuan untuk menyemai cinta terhadap negara Malaysia melalui pengenalan dan pemantapan ilmu yang berkaitan pembangunan dan kemerdekaan Malaysia. Keempat, untuk membantu meningkatkan pengalaman dalam urus tadbir persatuan dan melebarkan tahap pengetahuan tentang terapi cara kerja di setiap negara, OKSA telah mengadakan sesi suai kenal bersama pelajar OT dari Indonesia untuk membincangkan dan berkongsi hala tuju persatuan masing-masing. Malah, program ini membantu merapatkan hubungan antara dua negara. Wah, menarik ya aktiviti yang OKSA telah lakukan. Jadi adakah OKSA merancang untuk melaksanakan aktiviti untuk masa akan datang? Oh, sudah pasti. Ada beberapa program yang berkemungkinan akan dilaksanakan, antaranya OKSA bakal mengadakan sharing session with alumni di mana pelajar berpeluang untuk mendengar pengalaman alumni tersebut sepanjang berada dalam bidang kerja OT.
Malah, pelajar juga bakal menerima input baru dalam bidang keusahawanan apabila bakal menerima ilmu keusahawanan daripada alumni seperti strategi pemasaran dan penubuhan pusat pemulihan berteraskan OT. Kedua, melihat kepada trend OT yang diperlukan dalam bidang pediatri atau bidang kanak-kanak, OSA akan menjalankan program ujian atau hikmah untuk dijadikan platform oleh pelajar dan juga masyarakat yang boleh dapat kita kongsikan ilmu yang berkaitan ilmu pembangunan kanak-kanak yang berkeperluan khas. Malah, program ini juga bertujuan untuk merapatkan hubungan antara OT dengan masyarakat terutama ibu bapa dan untuk memastikan kelangsungan OT dalam bidang ini. Ketiga, program Youth Entrepreneurship Summit iaitu salah satu program yang bertujuan untuk membantu pelajar berjinak-jinak dengan bidang keusahawanan melalui talk oleh usahawan berjaya dan juga barangan oleh pelajar sepanjang program tersebut. Wah, agak menarik je aktiviti yang bakal dijalankan. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, apakah peranan Persatuan OSA untuk bantu pelajar? Okey, peranan persatuan ketika pandemik COVID-19 ialah persatuan akan mengumpul data para pelajar yang terkandas di kampus sewaktu awal Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP untuk memastikan kebajikan para pelajar terjaga walaupun mereka tinggal di kampus dan tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana pula program yang akan dijalankan semasa COVID-19? Seperti yang saya telah katakan tadi, para pelajar OT telah mengikuti program yang dijalankan persatuan seperti Kuis Hari Malaysia yang mendapat sambutan baru-baru ini bukan sahaja dalam kalangan pelajar pemulihan cara kerja, malahan daripada kursus-kursus lain juga. Disebabkan oleh pandemik yang berlaku, kebanyakan program yang diadakan secara atas talian sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengekang penularan COVID-19. Apakah perancangan OSA untuk hadapi semesta hadapan dengan melihat situasi COVID-19 yang belum berakhir? Bagi semesta hadapan, kami telah merancang beberapa program yang sesuai dijalankan secara atas talian agar lebih ramai pelajar dapat menyertai program seperti webinar tentang kerjaya. Program ini amat sesuai untuk semua para pelajar OT supaya mereka mengetahui tentang peluang kerjaya di masa hadapan. Oleh itu, walaupun pandemik ini masih belum berakhir, kami di OSA tetap akan cuba berusaha untuk mengadakan program-program yang memberi manfaat kepada pelajar OT agar para pelajar sentiasa terus bersemangat dalam mengatasi pelbagai cabaran. Betul Zifa. Jadi selain itu, ahli persatuan juga turut memberi peringatan bersama-sama kepada para pelajar untuk sentiasa menjaga kesihatan diri sewaktu COVID-19. Menghadkan pergerakan sosial dan pihak persatuan juga sudah bersedia untuk sebarang kemungkinan bagi membantu para pelajar dan berharap semua pihak akan mengikut nasihat yang disampaikan oleh kerajaan. Bagaimana jika terdapat para pelajar yang memerlukan bantuan ketika COVID-19? Apakah peranan persatuan dalam hal ini? Para pelajar boleh menghubungi mana-mana ahli OSA dan menyatakan masalah mereka. OSA akan bertindak dan berhubung dengan pihak yang berkaitan seperti HCP bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Ini menunjukkan bahawa peranan persatuan OSA kekal sama walaupun di dalam situasi pandemik ini. Jika Encik Hewan tidak keberatan, bolehkah Encik Hewan menceritakan serba sedikit mengenai peranan penasihat persatuan? Sudah tentu boleh. Penasihat persatuan dia ada beberapa tanggungjawab yang perlu laksanakan. Memantau aktiviti pelajar, memastikan bahawa semua aktiviti pelajar tidak melanggar peraturan institusi, memastikan aktiviti yang dijalankan selaras dengan objektif institusi, memastikan ahli jawatankuasa menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Selain itu, penasihat juga membantu ahli jawatankuasa untuk merancang aktiviti-aktiviti sepanjang semester. Menjadi peranan antara penasihat persatuan yang lain. Membantu merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan persatuan dan memastikan pengurusan kewangan dan pentadbiran persatuan diurus dengan baik. Bukan itu sahaja, kami sebagai penasihat juga berperanan untuk menjadi pengiring bagi aktiviti pelajar yang diadakan di luar kawasan kampus. Di samping kami juga turut akan bermesyuarat bersama penasihat persatuan yang lain dan juga bersama Timbalan Dekan Hal Ehwal
pelajar Fakulti Sains Kesihatan dan agensi-agensi lain dalam memastikan semua aktiviti pelajar mencapai sasaran objektif yang ditetapkan. Terima kasih Encik Herwan dan Datin juga kerana sanggup berkorban masa dan tenaga bagi membantu kami dalam memastikan Persatuan Hoxa menjadi salah satu yang terbaik. Seterusnya, apakah harapan Encik Herwan sebagai selaku penasihat Hoxa? Terima kasih. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai selaku penasihat. Terus harapan saya untuk Hoxa adalah semoga persatuan ini dapat menjalankan semua aktiviti yang dirancang dengan lancar walaupun dalam keadaan pandemik yang kita hadapi ini. Bukan itu sahaja. Semoga persatuan Hoxa ini juga dikenali di persada antarabangsa dan seterusnya dapat mengharumkan nama persatuan fakulti dan juga UiTM. Tambahan lagi, saya juga mengharap agar bonding antara ahli persatuan semakin kuat. Penglibatan setiap ahli memberangsangkan dan semua ahli cemerlang dalam akademik maupun kurikulum. Baiklah, seterusnya Saudari Nurani sebagai wakil pelajar boleh saya tahu penambahbaikan Hoxa yang Saudari harapkan? Sebagai seorang pelajar OT, saya berharap agar Hoxa dapat membuka lebih banyak peluang kepada semua pelajar untuk mengasah soft skill serta kemahiran-kemahiran yang lain. Sebagai contoh, semua pelajar boleh terlibat dalam apa-apa program yang dijalankan. Hal ini sekaligus dapat memberi pelajar peluang untuk mempelajari secara tidak langsung mengenai cara-cara menguruskan sesuatu program. Bagi saya, ilmu sebegini tidak mungkin kita dapat dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Oleh hal yang demikian, saya juga berharap agar Hoxa sendiri dapat membuka peluang sebegini untuk pelajar-pelajar yang lain. Bagi saya sendiri, selaku mantan setiausaha Hoxa sesi 2018-2019, banyak yang saya pelajari dan apa yang boleh saya katakan bukan senang untuk merangka satu program. Sekecil-kecil program juga memerlukan kerjasama daripada banyak pihak. Jadi amat penting untuk semua pelajar merebut peluang ini dan gunakannya sebaik mungkin. Terima kasih Saudari Nurani. Seperti yang awak jelaskan tadi, awak merupakan mantan setiausaha Hoxa sesi 2018-2019. Boleh awak kongsikan sedikit bagaimana awak bahagikan masa untuk belajar dalam masa yang sama awak kena menguruskan organisasi Hoxa? Bagi pendapat saya, belajar adalah tugas utama seorang pelajar. Bahasa mudahnya kita cakap belajar ni adalah tugas hakiki untuk seorang pelajar. Walau bagaimanapun, perjalanan seorang pelajar bukan bergantung kepada ilmu di buku semata-mata. Ilmu itu sangat luas cyclenya. Bagi saya sendiri, bila saya sertai persatuan ini, saya rasa enjoy. Kerana dari situ saya belajar banyak perkara dan saya dapat ramai kenalan baru. Bagaimana nak bahagikan masa tu bergantung pada pelajar tu sendiri, bagaimana nak utamakan apa yang perlu diutamakan. Jadi pelajar itu sendiri sebenarnya perlu tahu apa yang mereka perlu utamakan. Betul itu, saya juga bersetuju dengan pendapat Saudari. Bagi saya, dengan adanya persatuan sebegini, pelajar bukan sahaja dapat menerima ilmu, malahan ia juga dapat memupuk rasa tanggungjawab dan semangat berpasukan. Kerana untuk membentuk satu program memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak dan setiap daripada individu itu perlu memainkan peranan yang masing-masing. Baiklah, boleh Saudari Nurani kongsikan harapan Saudari sebagai seorang pelajar OT untuk Hoxa? Saya berharap agar Hoxa akan terus kukuh dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Dan semoga Hoxa terus mengajukan program-program yang memberikan manfaat untuk ahli-ahli dan pelajar yang lain. Untuk kawan-kawan yang baru, jangan berputus asa, teruskan perjalanan dan semoga berjaya. And let's explore the beauty of OT.